Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita telah tiba syukur pada Allah pada muka surat 128 pada bab yang ke-104. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kita sedang membaca hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawrah At-Tirmizi di dalam kitab beliau Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Okey, sebenarnya kita terlupa nak sebut nama penuh kitab dia. Nama penuh kitab Imam Tirmizi. Okey, muka surat 13. Muka surat yang ke-13 pada perenggan yang ke-3, Al-Ismu Al-Mutabiq li Muhtawah. Jumpa tak? Jumpa tak? Okey, maka apakah nama penuh kitab Imam Tirmizi yang sebenar-benarnya? Maka nama penuhnya adalah Kitabul Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal. Maka lagi sekali, ini nama kitab penuh Imam Tirmizi. Cumanya kita selalu panggil Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Nama penuhnya adalah Kitabu Al-Jami', kitab yang mengumpulkan, melengkapkan, Al-Mukhtasar, ringkasan-ringkasan, Minas Sunani, daripada sunnah-sunnah, daripada hadis-hadis, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatus sahih, dan untuk mengenali hadis-hadis yang sahih, wal ma'lul, dan hadis-hadis yang mempunyai kecacatan yang tersendiri, wa ma alaihi al-amal, dan kitab yang menerangkan apakah pada waktu itu permasalahan yang menjadi amalan manusia. Maka ini adalah nama dia, Kitabul Jami' Al-Mukhtasaru Minas Sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal. Maka ini nama penuh kitab Sunan Tirmizi. Maka kita dah tiba pada muka surat 128 pada kali ini. Imam Tirmizi pada bab yang ke-104 membawakan tajuk berkenaan tentang berapa lamakah kadar nifas. Maksimum berapa lamakah kadar nifas. Babu, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fi kam, pada berapa, tamkusun nufasa, beradanya wanita nifas, berapa lama kadar wanita bernifas. Riwayat 140. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Suja'un 'anil Walid Abu Badr an Ali bin Abdul A'la an Abi Salim an Mussat al-Azdiyah an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kanatin nufasa, adalah wanita-wanita yang berada dalam keadaan nifas. Apakah itu nifas? Kita lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apakah nifas? Baris yang kedua, jumpa tak? Al-mar'atu al-hadithul wiladah, wanita yang baru melahirkan. Maka wanita yang baru melahirkan pada waktu itu ada darah yang keluar, maka dikenali sebagai darah nifas. Maka kata Ummu Salamah, adalah kami wanita nifas, tajlisu, duduk, maksudnya tidak solat, pada zaman Nabi SAW selama 40 yauma, 40 hari. Wa kunna, dan sepanjang tempoh 40 hari tersebut, maka pada waktu itu kami apa dipanggil? Lepas bersalin apa yang dipanggil tu?
Lepas bersalin dipanggil apa? Pantang. Dan kami berpantang nak menjaga muka. Maka kata Ummu Salamah, wa kunna, dan adalah kami, natli, menampalkan wujuhana, wajah-wajah kami, bil wars, dengan daun daripada wars, minal kalaf. Pada waktu itu wanita-wanita ketika dalam nifas, mereka pantang dengan menampal daun pada wajah mereka pada waktu itu nak mencantikkan wajah mereka. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis la na'rifu, yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abu Sahal daripada Musah al-Azdiyah daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lalu siapakah nama Abu Sahal? Wasmu Abi Sahal, nama Abu Sahal adalah Kathir bin Ziyad. Namanya adalah Kathir bin Ziyad. Kata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ali bin Abdul A'la thiqah, dipercayai, dan Abu Sahal pun thiqah. Walam ya'rif Muhammad hadzal hadis illa min hadis Abi Sahal, dan Imam Bukhari pun tidak mengetahui hadis ini kecuali melalui riwayat Abu Sahal yang dibawakan sama sanadnya oleh Imam Tirmizi. Maka kata Imam Tirmizi pada muka surat 129, waqad ajma'a, dan telah bersepakat para ahli ilmu daripada kalangan sahabat dan tabi'in dan orang selepas mereka, ala, bahawa anna nufasa, sesungguhnya wanita dalam keadaan nifas, tada'us solah, akan meninggalkan solat maksimum arba'ina yauman, selama 40 hari. Kalaulah berkeluar kalau keluarlah darah lama macam mana sekalipun, maksimum nifas 40 hari. Illa, kecuali antara pada waktu itu wanita nifas nampak at-tuhra, dia telah suci sebelum daripada 40 hari. Kalaulah sebelum 40 hari dia dah suci, maka suci. Tapi maksimum pada waktu itu dia boleh tinggalkan solat, tak solat selama 40 hari. Lalu kalaulah dia dah suci sebelum daripada 40 hari, fa innaha taghtasil, kata Imam Tirmizi, maka dia perlu mandi, wajib mandi, wa tusalli, dan salat. Fa idza ra'atid dam, dan kalaulah dia masih nampak darah ba'dal arba'in, selepas 40 hari, fa inna aktsara, maka majoriti ahli ilmi, para ulama berkata, la tada'us salah, tidak lagi boleh tinggalkan solat selepas 40 hari. Kenapa? Sebab maksimum nifas berapa hari? 40 hari. Dan inilah pandangan majoriti para fuqaha. Antara mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwih, wa yurwa, dan ada riwayat daripada Hasan Al-Basri, beliau berkata bahawa wanita nifas boleh meninggalkan solat selagi mana darahnya keluar selama 50 yauman, 50 hari. Dan ini antara pandangan Imam Abu Hanifah. Iza lam tathur, selagi mana belum berhenti darahnya, dia boleh dalam keadaan nifas selama 50 hari, 50 days. Dan diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah dan Sya'mi, sittina yauma, 60 days, 60 hari. Lalu majoriti ulama kata 40, Imam Abu Hanifah kata 50, dan Atha dan Asy-Sya'bi mengatakan 60 hari. Lalu selalunya 40 hari. Riwayat bab yang ke-105, kata Imam Tirmizi, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fir rajul, seorang lelaki, yatufu, yang mengelilingi, ala nisaihi, banyak isterinya, bi ghuslin wahid, namun hanya mandi sekali. Apakah maksud daripada riwayat ini? Timbul persoalan, kalaulah seseorang itu dia ada banyak isteri, dia ada banyak isteri, dan pada waktu itu dia menyetubuhi isterinya semua pada satu malam. Maksudnya bukanlah sekali. Isteri A bila dah selesai, isteri B dan seterusnya. Maka ketika mana dia buat begitu, dia mandi wajib sekali je. Adakah boleh? Ataupun dia kena mandi wajib pada waktu itu berkali-kali. Maka ini hadis dan jawapan dia. Maka berkenaan tentang lelaki yang mengelilingi, dia keliling maksudnya dia bukan tawaf. Keliling maksudnya dia bersetubuh dan bersama dengan isteri-isterinya, namun hanya mandi sekali. Maka jawapannya boleh. Wabihi ilaihi qala hadatsana Mundar, telah diriwayatkan oleh Bundar daripada Abu Ahmad, daripada Sufyan daripada Ma'mar, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW, kana yatufu, pernah mengelilingi, ala nisaihi, para ummahatul mukminin, fi ghuslin wahid, dan Nabi hanya mandi sekali. Maka jawapannya adalah boleh.
Cuma di antara satu persetubuhan dengan persetubuhan yang berikutnya, apa yang perlu buat? Maka Imam Tirmizi bawakan bab yang seterusnya, perlu berwuduk. Ataupun kalaulah dia tak ada banyak isteri, dia ada seorang je isteri, dan pada waktu itu dia nak bersetubuh beberapa kali, maka jawapan dia antara persetubuhan tadi mestilah mandi. Riwayat 141. Wabihi ilaihi qala hadatsana bunda, yang ni dah baca dah. Wa fil babi, dan di dalam bab ini adalah riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Rafiq. Abu Rafiq ni pun maula Rasulullah, hamba Nabi yang Nabi merdekakan. Maula Rasulullah ada ramai, antara dalam hadis yang kita biasa dengar Safinah maula Rasulullah. Maula maksudnya hamba yang Nabi telah merdekakan. Ada Abu Rafiq yang baru kita baca, ada Thauban yang kita biasa dengar nama. Ini beberapa hamba-hamba Nabi yang terkenal dalam periwayatan hadis. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas yang kita baru baca tadi adalah hadis yang sahih, dan itulah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, antara mereka Hasan Al-Basri. Beliau berpandangan alla ba'sa, bahawa tidak menjadi masalah an ya'uda, untuk kembali bersama dengan pusingan-pusingan seterusnya, qabla an yatawadda, sebelum berwuduk. Maka pandangannya pada waktu itu wuduk pun tak perlu. Maka ini pandangannya. Namun nanti kita akan baca pada waktu itu digalakkan untuk berwuduk. Habis pusingan pertama, nak pusingan yang kedua walaupun dengan isteri yang sama, maka pada waktu itu perlu untuk berwuduk. Okey. Tak wajib tapi digalakkan. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf perkara ini daripada Sufyan, beliau berkata daripada Abu Urwah, daripada Abul Khattab, daripada Anas bin Malik. Dan siapakah nama perawi Abu Urwah? Namanya adalah Ma'mar bin Rashid. Abul Khattab pula namanya adalah Qatadah bin Dima'ah. Ini daripada sudut nama-nama perawi. Bab yang ke-106 berkenaan tentang apabila nak berkali-kali bersetubuh tapi nak mandi sekali je, maka hendaklah diselangi dengan wuduk. Ambil wuduk. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan idza, apabila arada, ingin, an ya'uda, untuk kembali bersetubuh dalam kurungan pada pusingan-pusingan berikut ataupun dengan isteri yang lain, tawadda'a, maka hendaklah berwuduk. Dalam kurungan letak sunnat, istihbaban. Riwayat 142, wabihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Asim al-Ahwal an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, idza, apabila ata, mendatangi, ahadukum, salah seorang daripada kamu, ahlahu, isterinya, thumma arada, kemudian diingin, an ya'uda, untuk mengulangi, maksudnya pada waktu itu dia nak buat pusingan yang kedua, ketiga dan sebagainya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Cek kepada Sahara. Jumpa tak baris yang ketiga? Ai bainal ityanain, antara setiap kali pusingan-pusingan berikut persetubuhan tadi mestilah diselangi dengan wuduk. Maka kata Ibnul Malik, ini adalah lebih baik dan memberikan lebih tenaga. Maka perlulah pada waktu itu berwuduk. Dan dalam hadis, dalam bab ini ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id adalah hadis yang hasan sahih, dan itulah pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itulah pandangan lebih daripada seorang daripada ahli ilmu. Qalu, mereka berkata, idza jama'a, apabila hendak bersetubuh seorang lelaki dengan isterinya, thumma, kemudian setelah selesai pusingan pertama, arada, dia ingin, an ya'uda, untuk mengulangi persetubuhan tadi, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk sebelum dia mengulanginya, secara istihbaban, bukanlah wajib. Wa Abul Mutawakkil, nama perawi yang kita nampak Abul Mutawakkil namanya adalah Ali bin Daud, dan Abu Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang ni gariskan, Abu Sa'id al-Khudri sahabat famous, kena tahu nama asal dia. Siapakah nama Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Seterusnya muka surat yang baru 130.
Pada bab yang ke-107, Imam Tirmizi pada waktu itu menerangkan, kalaulah dah qomat, namun pada waktu itu nak pergi tandas, maka nak utamakan mana? Nak utamakan mana? Nak pergi tandas. Tapi dalam masa yang sama dah qomat, nak utamakan mana? Kalaulah orang yang tak pernah baca sabdaan Nabi, dia mungkin kata, utamakan solat lah kot. Solat tu kat rumah Allah. Solat lah utama. Tandas tu kemudian boleh tahan. Tapi sebenarnya tidak. Kena utamakan bilik air. Sebab kalaulah solat dalam keadaan menahan najis, maka pada waktu itu akan hilangnya khusyuk. Riwayat 100, kata Imam Tirmizi, bab yang ke-107, bab pada hadis dan riwayat yang datang majaa, yang datang berkenaan, iza apabila uqimatis solah, telah qomat untuk solat, wa wajada dan mendapati ahadukum salah seorang daripada kamu al-khala, keinginan untuk pergi bilik air. Dia nak pergi bilik air. Dia nak pergi bilik air bukanlah saja-saja nak tengok cermin, tak. Nak pergi bilik air bermaksud dia nak buang air. Dia nak buang air. Sama ada air besar ataupun air kecil. Maka dia nak kena utamakan mana? Falyabda', maka hendaklah dia mulakan dengan pergi bilik air dulu. Pergi tandas dulu. Buang dulu supaya boleh solat dengan khusyuk. Riwayat 143. Wabi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Abdillah bin al-Arqam. Kata Abdullah ibn al-Arqam, uqimatis salah, telah didirikan salat. Fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamah. Maka pada waktu itu Abdullah bin al-Arqam telah pegang tangan seorang lelaki yang ada kat saf belakang dia, faqaddamah, dan dia telah tolak majukan lelaki tersebut. Maka lelaki tersebut pada waktu itu telah dimajukan. Sebab Abdullah bin Arqam nak keluar sahabat Nabi daripada saf, maka pada waktu itu dia tolak orang yang di belakangnya untuk maju. Wa kana imamal qaum, padahal pada waktu itu Abdullah bin Al-Arqam adalah imam, dia adalah imam. Maka waktu tu dah qomat tapi belum mula solat. Maka ketika mana tengah qomat, dia pegang tangan seorang yang lain, dia suruh jadi imam, dan pada waktu itu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila uqimatus solah, telah didirikan iqamat untuk solat, wa wajada ahadukum, dan mendapati salah seorang daripada kamu al-khala, keinginan untuk buang air, falyabda' bil khala, maka hendaklah dia mulakan dengan buang air dulu supaya solat tadi khusyuk. Maka itu yang dia buat. Lalu sebab itu berhati-hati, jangan kita duduk pada waktu itu belakang imam. Nanti silap-silap kita yang kena ganti imam kecuali kalaulah memang layak. Qala wa fil babi, dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Aisyah, Abu Hurairah, Thauban. Ini dia Thauban, hamba Nabi yang Nabi merdekakan. Thauban maula Rasulillah. Dan juga Abu Umamah radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah ibn al-Arqam adalah hadis yang hasan sahih. Beginilah Imam Malik ibn Anas telah meriwayatkannya, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan lebih daripada seorang daripada kalangan hufaz hadis. Mereka meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya Urwah bin Zubair, daripada Abdullah ibn al-Arqam. Warawa, namun dalam riwayat yang lain, selain daripada daripada Hisham bin Urwah, dan telah meriwayatkan selain daripada Abu Muawiyah, telah meriwayatkan juga Wahib dan lain-lain daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya an rajul, daripada seorang lelaki yang tak diketahui, daripada Abdullah bin Arqam. Dan ini adalah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Dan pandangan inilah yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata, la yakumu, tidak boleh berdiri untuk solat dalam keadaan mendapati ada sesuatu daripada air besar ataupun air kecil. Tak boleh. Mereka ambil daripada zahir hadis, langsung tak boleh. Kalau kata para ulama lain, boleh. Boleh. Tetapi pada waktu itu, kalaulah hilang khusyuk, maka tak sempurna pahala. Imam Ahmad bin Hanbal kata tak boleh, kerana berdasarkan zahir makna hadis, pada waktu itu Nabi suruh untuk pergi buang air dulu. Zaman kita nak buang air senang sebab tandas dekat masjid surau dah ada. Zaman dulu bukan senang. Pada waktu itu tak ada tandas dan bilik air dekat masjid dan surau. Okey.
Qala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway, in dakhala fi salah, kalaulah seseorang itu masuk ke dalam solat, fawajada, lalu dia mendapati ada sesuatu daripada air besar ataupun air kecil yang dia nak buang, fala yansarif, baru tak payah, baru pada waktu itu tak payah tinggalkan. Tapi kalau sebelum tak boleh, bila dah mulakan tak mengapa, dengan syarat malam yashghalhu, pada waktu itu tidak menjadikan dia hilang khusyuk. Berkata sebahagian ahli ilmu, tidak mengapa untuk seseorang itu mulakan solat walaupun dalam keadaan ada hadas besar dan kecil, dengan syarat tidak menyibukkannya daripada solat tersebut. Tak mengapa, mengikut majoriti ulama yang lain. Bab yang ke-108 berkenaan tentang adakah perlu berwuduk apabila terpijak tempat yang kotor dan najis. Bila terpijak tempat kotor dan najis, adakah perlu baharui wuduk? Jawapannya tak perlu, sebab memijak sesuatu yang kotor ataupun najis bukanlah termasuk di antara perkara yang membatalkan wuduk. Bukan perkara yang membatalkan wuduk. Bab yang ke-108, kata Imam Tirmizi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, okey. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan al-wudu, adakah perlu berwuduk minal mauti, apabila memijak sesuatu tempat dalam kurungan yang kotor ataupun najis. Maka riwayat 144. Sebentar. Okey. Riwayat 144. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Muhammad bin Umar an Muhammad bin Ibrahim an ummi waladin li Abdurrahman, daripada ummu walad kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, aku telah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qadir, sesungguhnya aku wanita yang suka pada waktu itu berjalan, dan kadangkala aku berjalan pada tempat yang kotor. Faqalat, maka berkatalah Ummu Salamah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu, tempat yang bersih akan membersihkan kesan najis ataupun kotoran yang ada pada kaki. Ini zaman kalaulah pada waktu itu seseorang itu dia berjalan kaki ayam, dan pada waktu itu dia terpijak sesuatu kotoran ataupun najis yang kering, dan kemudian dia berjalan ke tanah yang bersih, maka dengan dia berterusan berjalan pada tanah yang bersih, maka pada waktu itu kotoran kering yang ada pada kaki dia tak payah basuh, sebab automatik akan jatuh dan hilang. Tapi kalaulah tersebut kotoran tersebut basah, maka para ulama kata kena basuh. Contohnya terpijak sesuatu najis yang basah ke apa, dan pada waktu itu berkaki ayam, maka perlu untuk basuh. Warawa Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini daripada Malik bin Anas, daripada Muhammad bin Umar, daripada Muhammad Ibrahim, daripada Ummu Walad Lihud ibni Abdurrahman bin Auf, daripada Ummu Salamah, wahwa wahmun, dan adanya penambahan Hud bin Abdurrahman adalah waham. Wa innama, dan sesungguhnya hadis ini adalah direct daripada Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman kepada Ummu Salamah terus. Dan inilah yang sahih. Dan di dalam bab ini ada daripada Abdullah bin Mas'ud juga hadis yang lain, qal, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna nusalli, adalah kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala natawadda, dan kami tidak pernah berwuduk semula minal mauti, apabila memijak tempat yang kotor. Sebab memijak tempat yang kotor bukanlah pada waktu itu membatalkan wuduk. Dan kalaulah benda tu kering, maka bila berterusan jalan, maka pada waktu itu akan bersih dengan kita memijak tanah-tanah yang seterusnya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, mereka berkata, idza wati'a, apabila memijak seseorang alal makan pada tempat al-qadir yang kotor,
alla yajiba alaihi ghuslul qadam, maka tidak wajib untuk dia basuh kakinya, illa kecualilah najis ataupun tempat kotor yang dipijak itu rataban adalah benda yang basah. Kalaulah pada waktu itu dia pijak tempat kotor dan pada waktu tu basah ataupun najis tu basah, fayaghsilu, maka dia kena basuh. Tapi kalaulah kering dan pada waktu itu bila dia berterusan berjalan, benda kotor najis saja jatuh dan dibersihkan dengan dia terus berjalan, maka pada waktu itu tidak perlu untuk basuh. Maksudnya tak wajib. Kalaulah dia nak basuh tak ada masalah, tapi tidak wajib. Adakah jelas? Bab yang ke-109 muka surat 131 kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi tayammum, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang tayammum. Maka dalam hadis ini nak disebut bila tayammum nak kena sapu pada mana? Bila tayammum nak kena sapu bila apa? Adakah seluruh badan, adakah anggota yang sama dengan wuduk dan seumpamanya? Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Husain Amr ibn Ali al-Fallas qala hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Azrah an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an abihi, iaitu Abdurrahman bin Abza, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya bitayammum, untuk bertayammum. Apakah anggota tayamum yang Nabi suruh sapu? Lil wajhi, wajah, wal kaffain, dan kedua tapak tangan. Maka dalam riwayat pada waktu itu ada yang menyebut berkenaan tentang tapak tangan sahaja, bukan sampai siku, hanya tapak tangan. Okey, baca Arafah baris yang ke Arafah, Al-Kaifiyatul Marwiyah. Jumpa tak? Okey. Maka Al-Kaifiyatul Marwiyah ada banyak riwayat berkenaan tentang menyapu tangan waktu tayamum. Hingga pada waktu itu membawa kepada 5 riwayat. Ada 5 riwayat. Maka yang pertama ada riwayat sampai ke pergelangan tangan, 1. Yang kedua ketika mana tayamum hanya sampai kepada setengah tangan. Yang ketiga sampai ke siku. Yang keempat sampai kalaulah sampai ke siku maka itu lebih baik. Maksudnya boleh kurang daripada itu. Dan yang kelima sampai ke ketiak. Maka sampai ke ketiak pun ada. Maka ini adalah 5 riwayat. Namun yang dipilih oleh majoriti para ulama adalah sampai ke siku. Wajah tak ada masalah pada waktu itu sampai ke siku. Jom kita lihat. Wabi ilaihi qala hadatsana, Nabi menyuruh Ammar bin Yasir untuk ketika mana tayamum pada waktu itu menyapu wajah dan kedua tapak tangan. Ini adalah riwayat Ammar bin Yasir. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga hadis yang seumpamanya daripada Aisyah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ammar adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir daripada sanad yang berbeza. Dan itulah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu daripada sahabat Nabi, antaranya adalah Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Abbas, dan lebih daripada seorang daripada kalangan tabi'in, antara mereka adalah Sya'bi, Atha' bin Abi Rabah, Makhul. Mereka berkata, at-tayammumu, tayammum itu ada 2 pukulan. Ada darbatun lil wajhi, tayammum itu hanya 1 pukulan. Pukulan untuk wajah dan pukulan untuk kedua tapak tangan. Maka ini adalah pandangan yang tidak dipilih oleh Imam Syafi'i. Lalu siapa yang pilih pandangan ini, yang mana tayamum hanya kedua tapak tangan? Adalah wabihi yaqulu Ahmad, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. 1 pukulan, pukul 1 je, itulah muka, itulah kedua tapak tangan. Baca Sahara. Jumpa tak muka surat 132? I'lam, kata para ulama, ketahuilah sesungguhnya hadis-hadis yang ada berkenaan tentang tayamum terlalu banyak. Ada sebahagian pada waktu itu menyebut kena buat 2 pukulan. Pada waktu tu 1 pukulan untuk muka, pukulan yang kedua untuk tangan. Ini pandangan Imam Syafi'i, 2 pukulan. Wa fi ba'diha darbah wahidah, ada riwayat pada waktu itu 1 pukulan. Kemudian pada waktu itu ada riwayat umum tak menyebut berapa pukulan.
Wa fi ba'diha kaffain, bila tentang bab tangan pula tadi kita dah baca, ada yang kata cukup 2 tapak tangan sahaja untuk tayamum. Ada riwayat kata sampai ke siku, ada riwayat kata tangan secara umum, dan pada waktu itu ada riwayat kata ketiak dan sebagainya. Okey, maka apakah yang dipegang oleh majoriti para ulama? Sebab itu kita nampak wa qala ba'du ahli ilmi, dan kata sebahagian para ahli ilmu dari di antara mereka Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Ibrahim dan Hasan al-Basri, mereka berkata at-tayammumu, untuk tayamum itu adalah 2 pukulan. 2, dan ini mazhab Syafi'i, 2 pukulan. 1 pukulan macam contoh tanah, bila kita tepuk tanah, kita buang tanah tadi, debu tadi, 1 pukulan untuk muka. Sekali je. Dia bukan macam dalam wuduk, mesti sapu muka 3 kali. Sekali je. Kalaulah sapu muka 3 kali, dah tak nampak mata dah pada waktu tu. Sapu muka sekali je. Kemudian pukulan kedua. Yang pukulan kedua ini, setelah dibuangkan debu, mana yang sikit saki-baki, disapu kepada tangan kanan dan kiri sampailah ke mirfaqain, sampailah ke siku, sampailah ke siku. Maka ini pandangan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Riwayat ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Dan ianya sama untuk wuduk mandi wajib, 2 pukulan. 1 untuk muka, 1 untuk tangan hingga ke siku. Okey, adakah jelas? Dan pandangan inilah kata Imam Tirmidzi wa bihi yaqulu, dan inilah pandangan yang dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan riwayat ini daripada Ammar berkenaan tentang tayamum, di mana beliau berkata al-wajhu wal kaffain, hanya wajah dan kedua tapak tangan, min ghairi wajhin, tanpa ada sanad yang banyak. Maka banyak riwayat Ammar bin Yasir menyebut wajah dan kedua tapak tangan sahaja. Maka waqaduruya, namun diriwayatkan juga daripada Ammar, beliau pernah berkata, tayammamna, pada awalnya kami telah bertayamum bersama dengan Nabi sampailah ke ketiak, sampai ke bahu. Pada waktu tu dia sapu semua sampai ke bahu. Allahumma salli ala sayyidina fadha'afa, maka sebahagian daripada ahli ilmu mendaifkan hadis Ammar yang mana menyebut kepada Nabi SAW tentang tayamum, yang mana tayamum hanya wajah dan tapak tangan. Kenapa? Sebab ada percanggahan, ada riwayat Ammar yang mengatakan sampai ketiak. Maka ada para ulama menjadikan itu sebab kami tak nak terima riwayat Ammar bin Yasir tentang tayamum, sebab ada riwayat Ammar bin Yasir kata dia pernah tayamum sampai ketiak. Ada riwayat yang pada waktu itu sampai kepada pergelangan tangan sahaja. Tapi diberi jawapan. Sebab itu kita akan baca jawapan dia. Ishaq bin Rahway bagi jawapan, tak boleh tolak riwayat Ammar bin Yasir kerana tayamum sampai ketiak, maka itu pada awalnya. Kemudiannya beliau telah tayamum hanya muka dan kedua tapak tangan sahaja. Tapi mazhab kita sampai ke siku. Qala Ishaq bin Ibrahim, hadis Ammar fi tayammum lil wajhi wal kaffain hadisun sahih. Kata Ishaq bin Ibrahim, riwayat Ammar bin Yasir berkenaan tentang tayamum hanya wajah dan kedua tapak tangan tak boleh ditolak kerana ianya adalah hadis yang sahih. Maka apakah jawapan yang mana Ammar pernah tayamum sampai ke ketiak dan bahu? Macam mana nak jawab? Maka beliau menjawab, wa hadithu Ammar, adapun riwayat Ammar bin Yasir yang beliau pernah ada sebut, kami telah bertayamum ma'an Nabi, bersama Nabi SAW hingga ke bahu dan ketiak. Laisa, tidaklah, bimukhalifin, bercanggah dengan hadis yang sekadar menyebut muka dan kedua tapak tangan. Lianna, kerana Ammaran, sahabat Nabi Ammar bin Yasir, lam yazkur, tidak menyebutkan, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi, amarahum, yang menyuruhnya untuk melakukan tayamum sampai ke ketiak. Nabi tak suruh. Maka sebab itu pada waktu itu, wa innama qala, beliau hanya berkata, fa'alna kaza wa kaza, kami buat begitu. Pada awalnya diingatkan tayamum sampai ke bahu dan ketiak. Falamma, maka apabila Ammar bin Yasir tanya kepada Nabi, maka Nabi memerintahkannya untuk sekadar wajah dan kedua tapak tangan. Wad dalilu, dan dalil untuk kenyataan kami ini adalah
apa yang Ammar bin Yasir berikan jawapan dan fatwa selepas kewafatan Nabi SAW pada tayamum, di mana beliau berkata tayamum hanyalah wajah dan kedua tapak tangan. Maka pada jawapan ini adalah bukti dan dalil bahawa beliau telah pada waktu itu berhenti bertayamum hingga ke bahu dan siku selepas diajar oleh Nabi SAW. Maka sebagian ulama kata tak boleh tolak hadis Ammar bin Yasir. Sebab itu Ahmad bin Hanbal dia tayamum hanya pada waktu itu pergelangan tangan sahaja. Riwayat 146. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Husaim an Muhammad bin Khalid al-Qurashi an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana beliau ditanya tentang tayamum, maka kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah telah memberikan jawapan di dalam Al-Quran ketika mana Allah menyebut tentang wuduk, faghsilu, maka basuhlah kamu wujuhakum, wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku. Maka Allah highlightkan perkataan siku, Allah sebut siku. Wa qala fit tayammum, dan kemudian ketika mana Allah berfirman tentang tayammum pula, maka Allah berfirman famsahu, maka sapukanlah debu, biwujuhikum, pada wajah kamu, wa aydikum, dan tangan kamu, minhu, iaitu hingga ke siku. Waqala, dan Allah berfirman pada tempat yang lain, wasariqu minta maaf, minhu, daripada tangan. Dan Allah berfirman pula tentang orang yang mencuri, wasariqu wasariqatu, dan orang yang mencuri lelaki dan perempuan bila ditangkap dan cukup syarat, maka potonglah tangan kedua mereka. Maka kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Abdullah bin Abbas, maka adalah sunnah pada memotong tangan adalah kedua tapak tangan. Innama huwal wajhu wal kaffain, yakni at-tayammum, tayammum pun sama, hanya wajah dan kedua tapak tangan. Maka daripada riwayat-riwayat yang Imam Tirmizi bawakan ini, seolah-olah Imam Tirmizi memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu tayammum hanya wajah dan tapak tangan. Namun dalam mazhab Syafi'i, ianya pada waktu itu adalah wajah dan tangan hingga ke siku. Bab yang tak diletakkan tajuk, bab yang ke-110. Riwayat 147. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashad qala hadatsana Hafs bin Ghiyath wa Uqbah ibn Khalid qala hadatsana al-A'mash wa ibn Abi Layla an Amr ibn Murrah an Abdullah ibn Salamah an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukriuna, menyuruh kami membaca Al-Quran ala kulli hal, pada semua keadaan. Nabi kata baca Al-Quran pada setiap keadaan, selagi mana malam, selagi mana tidak dalam keadaan hadas besar. Maksudnya dalam hadas besar tak boleh baca Al-Quran. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah hadis yang hasan sahih, dan dengan pandangan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Qalu, mereka berkata, yaqra'ur rajul, seseorang lelaki itu, seseorang manusia itu boleh membaca Quran walaupun tak ada wuduk. Ala ghairi wuduk, tak ada wuduk boleh baca Quran. Akan tetapi tidak boleh baca Quran illa kecuali wa huwa tahir, suci daripada hadas besar. Dalam hadas besar tak boleh baca Quran. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Bab yang ke-111 berkenaan tentang apabila ada air kencing pada tanah. Ada air kencing pada tanah. Maka apakah yang perlu buat? Maka pada waktu itu buang bahagian air kencing tadi, dan pada waktu itu jiruskan air. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang kencing, tanah yang terkena kencing. Maka riwayat 148, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar wa Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi. Okey. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhala a'rabiyyun, pada waktu itu telah masuk ke dalam masjid seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui pada waktu itu telah masuk ke masjid. Maka siapakah nama Arab Badui ini? Baca Arafah. Baca Arafah tahqiqu dzil Khuwaisirah. Jumpa tak?
Okey, maka dikatakan beliau adalah gelaran beliau Zu Al-Khuwaisirah. Ada yang mengatakan pada waktu itu bukan dia. Namun riwayat mengatakan beliau adalah Zu Al-Khuwaisirah. Okey. Lalu sebenarnya Zul Khuwaisirah ada dua. Baca hujung tu. Hatta an wajadtu. Jumpa tak? Hujung tu. Hatta an wajadtu fi ba'dil kutubi. Jumpa, gariskan tu. Lalu sebenarnya kata para ulama, Zul Khuwaisirah ni ada dua. Satunya adalah Tamimi dan satunya adalah Yamani. Nah, satu Tamimi adalah sebab ada Zul Khuwaisirah yang pada waktu itu munafik, ketua Khawarij. Maka Zul Khuwaisirah yang baik adalah pada waktu itu yang berasal daripada Yaman. Zul Khuwaisirah yang pada waktu itu menjadi ketua Khawarij adalah yang Tamimi. Maka ada dua Zul Khuwaisirah pada zaman Nabi. Maka telah masuk seorang Arab Badui ke masjid. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Fasalla, maka pada waktu itu dia pun solat. Falamma faragha, maka pada waktu itu ketika mana dia selesai solat, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada. Dia hanya doa untuk dirinya dengan Nabi je. Ya Allah, kasihilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada, dan jangan engkau kurniakan kasih sayang bersama dengan kami sesiapa pun. Dia hanya doa dua orang je, dia dengan Nabi. Maka Nabi pun berpaling kepadanya seraya berkata, laqad tahajjarta wasi'ah, demi sesungguhnya engkau telah menjadikan sempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah tu luas, kenapa tak nak sebut doa tentang orang lain? Maka tak lama selepas daripada itu dia pun kencing dalam masjid. Sebab dia Arab Badui, baginya benda yang biasa, dia tak tahu. Maka dia pun kencing dalam masjid. Fa asra'a ilaihi nas, maka manusia bergegas kepadanya untuk pukul. Orang marah, kencing dalam masjid, orang nak pukul dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ahriqu alaihi sajlam min ma, maka curahkanlah ke atas tanah tadi satu bekas air ataupun satu beldi air. Qala, sabda Nabi, innama bu'ithtum, sesungguhnya kamu diutuskan, muyassirin, untuk memudahkan, walan tub'atsu, dan kamu tidak diutuskan, mu'assirin, untuk menyusahkan. Lihat kepada Arafah. Arafah, pada pertengahan Arafah, tariqu tathhiril ardi minan najasah, cara untuk membersihkan tanah ataupun bumi daripada najis. Maka pada waktu itu kata Imam Abu Hanifah, mesti kena basuh. Pada waktu itu ianya mestilah kena tunggu kering, bil yubsi, kena tunggu kering baru basuh. Maka kata Imam Syafi'i pula tak perlu, berdasarkan dalam hadis, maka pada waktu itu walaupun belum kering, maka jiruskan air, maka pada waktu itu tanah dan bumi tadi menjadi bersih. Sebab itu kita lihat, qala Sa'id, berkata Sa'id, berkata Sufyan, hadis ini telah diriwayatkan kepadaku oleh Yahya bin Sa'id daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, dan amalan pada perkara ini di sisi para ulama adalah pada waktu itu sama, ketika mana ada najis, jiruskan air, maka automatik tanah tadi menjadi bersih. Tak perlu tunggu kering seperti mana pandangan Imam Abu Hanifah. Dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Dan telah meriwayatkan Yunus hadis ini daripada Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita mula masuk tentang bab solat selepas Jumaat nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.